Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan melaporkan tindakan pihak PDRM semalam. Semalam, PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 813 Katan Jalan Raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 557,699 kenderaan. Sebanyak 57,344 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 5,220 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 1,057 individu kerana engkar PKP yang tindakannya merangkumi 906 individu direman dan 151 individu diberikan jaminan polis. Seramai 622 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengingkari PKP. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 12,074 individu. Tangkapan-tangkapan sepanjang PKP seperti yang saya telah maklumkan adalah dibuat mengikut Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga akta-akta lain yang berkaitan iaitu kanun keseksaan. Semalam ada yang menulis mengatakan bahawa pihak polis tidak mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap pesalah-pesalah ini dan pihak polis tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan waran dan sebagainya. Saya ingin memaklumkan bahawa tindakan polis adalah berdasarkan Akta 342 dan Seksyen 3.1 Akta tersebut jelas mengatakan Menteri Kesihatan boleh melantik mana-mana orang yang sesuai menjadi pegawai yang diberi kuasa untuk menahan mereka yang engkar dan sebagainya. Jadi Seksyen 3.1 adalah kuasa Menteri Kesihatan untuk melantik mana-mana pegawai, agensi, termasuklah polis, APM, APMM di laut dan sebagainya untuk melaksanakan segala perkara yang berkaitan dengan Akta 342 termasuk peraturan-peraturan di bawah Akta 342. Malah Seksyen 3.2 juga menyebut seorang pegawai diberi kuasa untuk bertindak dalam bidang kuasa dan kewajipannya di bawah akta ini dan ianya disifatkan sebagai penjawat awam dan segala kesalahan mengingkari perintah pegawai awam boleh dihukum di bawah akta ini dan juga di bawah kanun keseksaan. Seksyen 186 seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bermakna kalau ada pihak yang mempersoalkan kuasa pihak polis di dalam mengambil tindakan dan sebagainya, saya ingin jelaskan bahawa pihak polis memang berkuasa untuk mengambil tindakan bagi melaksanakan apa yang termaktub di dalam Akta 342 ini. Semalam kita lihat tular di media sosial seorang dan juga keluarga viral menunjukkan mereka sudah balik ke Kuala Lumpur dan akhir memberi tips kepada orang ramai bagaimana cara nak menipu polis. Saya ingin beritahu kepada semua. Saya nak beri ingatan kepada semua. Jangan berbangga apabila melakukan kesalahan dan mempengaruhi orang lain supaya mengikut tindak tanduk mereka untuk melakukan kesalahan. Saya ingin jelaskan bahawa
Pihak polis telah pun mengenal pasti mereka ini dan tindakan akan diambil kepada mereka. Tidak ada siapa pun boleh terlepas daripada tindakan undang-undang, daripada tindakan polis jika mereka melakukan kesalahan. Lebih-lebih lagi mereka sendiri telah pun mengakui bahawa mereka telah pun engkar kepada arahan ataupun peraturan di bawah PKP ini. Jadi tolonglah, janganlah berbangga dengan melakukan kesalahan dan menganggap diri kita sebagai hero apabila melakukan kesalahan, kerana akhirnya tindakan akan dilakukan oleh pihak polis dan menyusahkan diri sendiri dan keluarga. Op sanitasi awam diteruskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 2,284 operasi sanitasi di 102 zon, termasuk di 27 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi adalah 1,446 bangunan kerajaan, 860 tempat awam, 906 pusat perniagaan dan 168 pasaraya. Semalam sahaja, sebanyak 196 op sanitasi awam yang meliputi 70 zon di 14 negeri, termasuk 41 kawasan di Johor dan 21 kawasan di Kelantan, yang mana sebanyak 129 bangunan kerajaan, 87 tempat awam, 64 perniagaan dan 15 pasaraya telah disanitasi. Mengenai pusat kuarantin, sebanyak 185 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 180 pada hari sebelumnya, yang mana 16,391 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 766 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seperti yang saya umumkan semalam, bahawa mesyuarat khas menteri-menteri serta mesyuarat khas MKN telah pun memutuskan bahawa kita tidak membenarkan sebarang bentuk perniagaan berkaitan bazar atau gerai, termasuklah di dalam bentuk pandu lalu ataupun tempah dan ambil. Semalam saya dah umumkan, tetapi banyak kekeliruan tentang perkhidmatan e-hailing. Saya ingin maklumkan bahawa di negara kita mempunyai lebih daripada 40 syarikat yang menyediakan e-hailing ketika ini. Dan saya ingin tegaskan bahawa 40 lebih syarikat itu dibenarkan terus beroperasi. Ini tidak termasuk juga penghantar makanan di restoran-restoran fast food ataupun restoran makanan segera ini. Termasuk. Jadi semua yang melibatkan riders ataupun penunggang yang menghantar makanan ini daripada syarikat mana pun dibenarkan beroperasi untuk menghantar makanan dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun kita faham 40 syarikat lebih ini yang besar ini mungkin tidak ada di bandar-bandar kecil. Di bandar kecil mungkin mereka mempunyai syarikat-syarikat sendiri yang membuat penghantaran makanan ataupun individu-individu yang diupah untuk menghantar makanan. Mereka juga termasuk di dalam keputusan kita, dasar kita, iaitu untuk menghantar makanan walaupun mereka daripada syarikat kecil di bandar kecil ataupun individu juga dibenarkan beroperasi. Walaupun untuk bandar-bandar kecil dan individu, kita meminta mereka supaya berdaftar dengan PBT supaya kita dapat mengesan mereka. Mesyuarat juga memutuskan demi menjaga keselamatan penghantar makanan ini, kita memutuskan supaya mereka
mesti menjalani saringan kesihatan. Dan saringan kesihatan boleh dilakukan di mana-mana, di klinik kesihatan ataupun di klinik-klinik swasta di daerah masing-masing. Tetapi kita mahu menjaga kesihatan mereka sebab kita tahu mereka adalah orang yang akan menghantar direct secara terus makanan kepada pelanggan mereka. Tentulah akan berlaku keadaan bersemuka di antara mereka dan pelanggan-pelanggan yang memesan makanan. Jadi untuk menjaga kepentingan mereka, kita minta supaya semua mereka disaring kesihatan mereka. Jadi Kementerian Pengangkutan misalnya akan mengeluarkan arahan kepada lebih daripada 40 syarikat yang mengendalikan operasi e-hailing ini, manakala KPDN HEP akan mengarahkan syarikat-syarikat fast food ini ataupun makanan segera ini untuk memastikan penghantar makanan di bawah mereka juga melalui saringan kesihatan. Jadi itu sajalah yang saya nak sebut hari ini. Terima kasih. Saya juga seperti biasa memberikan nasihat terus tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Datuk, sebelum ini Datuk telah maklumkan sumbangan makanan oleh NGO perlu melalui dengan Jabatan Kebajikan. Tetapi bagaimana dengan NGO yang masih keluar dan bagi makanan direct kepada frontliners dan ada juga hantar direct kepada gelendangan, dan ada pula NGO yang mengambil gambar-gambar wajah gelendangan yang menerima makanan dan viralkan di dalam Facebook ataupun media sosial untuk kepentingan mereka. Adakah ini satu kesalahan? Dan lagi satu, Datuk, kerajaan melalui KDN telah wartakan 13 akademi latihan penjara sebagai penjara khas untuk menempatkan pesalah yang ingkar PKP. Jadi setakat ini berapa ramai yang telah dipenjarakan di lokasi-lokasi tersebut? Okey, untuk NGO yang menghantar direct makanan dan sebagainya, saya harap mereka perlu mendaftarkan dan memaklumkan kepada JKM. Sebab tujuan kita bukan untuk mengekang sesiapa pun untuk membantu, tetapi demi keselamatan mereka. Sebab apabila mereka menghantar makanan, mereka akan bertemu dengan pihak yang menerima, dan kita tidak tahu siapa yang mempunyai dari segi kesihatan mereka. Adakah ada COVID positif di kalangan yang penerima ataupun ada COVID positif di kalangan yang pemberi. Dan jika berlaku apa-apa, kalau mereka berdaftar diri, kita boleh mengesan. Katakan tiba-tiba ada di kalangan yang mereka hantar itu didapati positif COVID. Jadi kita akan boleh trace, kita boleh kesan dia. Siapa yang menghantar? NGO mana yang menghantar? Jadi kalau kita tidak ada information seperti ini, kalau timbul kes-kes seperti itu, kita tidak dapat menyelamatkan NGO yang mempunyai konteks dengan orang yang mempunyai COVID positif tersebut. Jadi kita tidak berniat untuk menyusahkan sesiapa, tetapi ini mempermudahkan kita untuk menyelamatkan mereka kalau berlaku perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kita katakan bahawa hanya berdaftar ke mana mereka nak pergi, siapa yang mereka nak jumpa, supaya dia boleh kita buat pengesanan kalau timbul isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Ya, okey. Saya Datuk Seri Faizal dari Bernama. Just nak minta pengesahan Datuk Seri. Ada satu report polis yang mengatakan individu ditahan kerana tidak memakai topeng muka. Jadi mengikut SOP-nya, adakah itu dibolehkan, dan kerana mengikut KKM ia tiada dalam garis panduan? Terima kasih. Okey. Ketua Pengarah Kesihatan hampir setiap masa mengatakan di dalam PC dia, mengatakan bahawa yang bergejala sahaja yang perlu memakai topeng muka. Ya, yang tidak bergejala, pilihan optional, pilihan masing-masing. Jadi
Tidak bolehlah kita nak menguatkuasakan sesiapa yang tidak memakai topeng ditahan, ditangkap dan sebagainya. Seperti juga dulu satu ketika pengurus pasaraya sebagai guard yang di luar tu menahan individu nak masuk kerana tak pakai topeng, jadi mereka tak boleh nak beli produk makanan dan sebagainya. Saya rasa ini melebihi daripada peraturan yang dikeluarkan dan juga di bawah akta dan sebagainya. Ianya melebihi daripada apa yang diperlukan. Jadi bagi kita tidak menjadi kesalahan kalau tidak memakai topeng tersebut. Okey? Okay, Datuk Seri ada dua soalan. First soalan, ada a few penyapu sampah yang menyuarakan kebimbangan mereka sebab diorang ni hanya dibekalkan glove dan juga mask sahaja semasa mereka berada di kawasan lockdown seperti di Masjid India. Jadi mungkin Datuk Seri ada pandangan pendekatan kerajaan dalam menangani masalah ini. Soalan kedua saya, ada maklumat yang kita terima juga, ada bazar Ramadan yang di mana penganjur tidak mahu memulangkan duit sewa tapak kepada peniaga untuk bazar Ramadan. Jadi mungkin Datuk Seri ada pandangan. Terima kasih, Datuk Seri. Ya, pertamanya dari segi pekerja pembersihan yang mengutip sampah di kawasan-kawasan PKPD. Kalau di Semparenggam sebagai contoh dan sebagainya, dan lain-lain lah, termasuk di tempat yang dah pun diwartakan, mereka tidak mempunyai konteks dengan penduduk di dalam situ. Sebagai contoh di Semparenggam, penduduk masih berada di dalam rumah kerana kita tidak membenarkan sesiapa pun keluar. Jadi oleh kerana tidak ada konteks pertemuan dan sebagainya, jadi tidak perlulah memakai full penuh PPE. Ya, untuk seperti yang kita lihat yang digunakan oleh nurses, doktor dan sebagainya. Ya, tidak perlu. Begitu juga dengan di Masjid India. Mengutip sampah, mereka mengutip di lobi. Mereka tidak naik ke atas. Oleh kerana mereka tidak naik ke atas, tentu saja tidak ada konteks antara, tidak ada pertemuan, hubungan direct secara langsung dengan mereka yang berada di dalam Selangor Mansion sebagai contoh. Jadi tidak ada keperluan bagi mereka untuk memakai full PPE, pakaian perlindungan tersebut. Hanya cukup dengan memakai sarung tangan dan juga topeng muka saja. Ya. Unless bila mereka masuk ke dalam bilik mereka untuk mencuci, then dia kena pakai full PPE kerana ini akan mewujudkan konteks ataupun hubungan langsung dengan mereka yang mungkin disyaki sebagai ada gejala dan sebagainya, ya, ataupun yang disyaki kemungkinan akan wujud keberangkalian COVID-19, positif COVID-19. Okey? Alright. Pasar Ramadan. Saya difahamkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan bahawa untuk Kuala Lumpur, wilayah DBKL akan memulangkan semua deposit dan sebagainya yang melibatkan peniaga-peniaga pasar Ramadan yang kita tidak benarkan. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.